A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, khabar? Sihat, alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, terutamanya di atas nikmat Islam dan juga iman, nikmat hidayah yang membawa kita pada pertemuan pada pagi ini. Mudah-mudahan majlis bacaan hadis kita pada pagi ini dikira sebagai satu amal salih dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab Riyadhus Salihin pada bab yang keempat. Habis dah 3 bab. Cepat ke lambat? Habis 3 bab. Cepat masuk kepada bab keempat, yang ini bersifat benar ataupun dipanggil as-sidqu. As-sidqu. Bab yang pertama, bab mana kita belajar bab pertama? Bab ikhlas. Bab kedua bab kedua taubat. Bab ketiga sabar. Begitulah kelas 11 kali ni gitulah. Baik, kita masuk kepada bab yang keempat insya-Allah, iaitu babun fis sidqi. Bab pada menceritakan as-sidq, sifat benar ataupun jujur, ataupun apa lagi? Jujur, sifat benar. Apa lagi yang serti? Amanah boleh jadi, jujur, amanah. Okey. Ataupun dipanggil sebagai as-sidq. As-sidqu. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang pertama, apa itu as-sidq? Apa yang dipanggil sebagai sifat benar? Apa maksud sifat benar ni tuan-tuan dan puan? Kita dah lalu bab ikhlas, bab taubat, bab sabar. Semuanya itu adalah amalan hati lah. Bab-bab ni sampai bab ke-10 nanti semuanya berkaitan dengan amalan hati. Sifat benar dia ada kaitan dengan ikhlas. Dia ada kaitan dengan ikhlas. Dinukilkan daripada sebahagian ahli sufi, benar dengan ikhlas ni dia umum dengan khusus. Dia umum dengan khusus. Dia kata semua orang yang jujur adalah orang yang ikhlas, tetapi belum tentu semua orang yang ikhlas itu jujur. Maksudnya kedudukan jujur ni dia lebih tinggi sikit daripada ikhlas. Dan dia ada 2. Satu, jujur dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, jujur sesama manusia. Mana satu lebih kita kena dahulukan? Jujur dengan Allah Ta'ala ke jujur dengan manusia? Allah Ta'ala. Kalau berlaku pertembungan antara hak Allah SWT dengan hak manusia, boleh tak kita pilih salah satu? Kita terpaksa jujur dengan Allah Ta'ala, tetapi terpaksa menipu manusia. Ada tak keadaan macam tu? Nanti kita akan bahas. Ada kadang-kadang ada. Maksudnya kita menjaga hak Allah SWT sehingga kita terpaksa tidak jujur sesama manusia. Sebab itu kalau kita tengok susunan hadis ini pun, susunan hadis ini di hujung-hujungnya baru ada cerita berkaitan dengan orang yang tidak jujur sesama manusia. Sebelum daripada itu dia umum dan lebih dekat kepada sifat jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita jujur kepada Allah Taala? Macam mana kita bersikap jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Yang ni mentaati perintah itu sama dengan taat, sama dengan mukmin, sama dengan takwa. Dia ada tak ada sama. Kita zahir ke batin ke kita buat. Zahir pun kita sedekah, batin pun sedekah. Depan orang pun kita sembahyang, belakang orang kita pun sembahyang, sama. Dan tidak ada beza. Bukan ada orang kita rasa sembahyang ni kita kena panjang lagi, baca sedap semua. Kalau belum ada beza, maka kita kena baca hadis ni.
Maksudnya kalau depan orang kita rasa ibadah kita lain macam sebab orang tengok, belakang orang lain, maka kita kena bermuhasabah dengan hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Ya, kita mulakan dengan hadis yang pertama. Ayat yang pertama. Allah Ta'ala menjelaskan, bab 4 bersifat benar. Allah menjelaskan menerusi surah At-Taubah ayat 119, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang yang benar. Allah menjelaskan menerusi surah Al-Ahzab ayat 35, sesungguhnya orang Islam lelaki dan perempuan, orang yang beriman lelaki dan perempuan, orang yang taat lelaki serta perempuan, orang lelaki dan orang perempuan yang benar, orang lelaki dan orang perempuan yang sabar, orang lelaki dan orang perempuan yang khusyuk, orang lelaki dan orang perempuan yang bersedekah, orang lelaki dan orang perempuan yang berpuasa, orang lelaki dan orang perempuan yang memelihara kehormatan mereka, serta orang lelaki dan orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah menyediakan untuk mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Allah menjelaskan melalui surah Muhammad ayat 21, ketaatan dan perkataan yang baik yang diredai Allah apabila perang diwajibkan, seandainya mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, tentu yang demikian itu baik untuk mereka. Baik. Itu 3 ayat tentang sifat jujur, as-sidqu tadi. Yang pertama, suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, Allah Taala suruh bertakwa. Kedua, apa pesan Allah? Bersama dengan kunu ma'as sadiqin, bersama dengan orang-orang yang jujur. Bersama dengan orang-orang yang jujur. Apa orang yang jujur di sini? Yang kita sebut tadi, orang yang kita tahu zahir batin ni semua. Dia ni depan orang pun macam ni, belakang orang pun dia macam ni dengan Allah Ta'ala. Orang yang hubungannya jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan jujur juga dengan manusia. Baik. Kemudian dalam ayat yang ke-35 Allah Ta'ala meletakkan berapa sifat orang-orang Islam yang baik. Yang pertama, beriman. Orang Islam lelaki dan perempuan beriman. Kemudian bercakap benar. Selepas daripada berislam dan juga beriman, Allah Ta'ala susulkan dengan bercakap benar. Bercakap benar. Antara bukti keislaman dan keimanan sepatutnya diterjemahkan dengan kejujuran. Jujur. Yang keempat, orang yang khusyuk di dalam solat. Yang kelima, orang yang rajin bersedekah. Yang keenam, orang yang rajin berpuasa. Yang ketujuh, orang yang memelihara kehormatan, maruah diri. Yang ke-8, orang yang banyak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Semua itu adalah sifat-sifat orang yang Allah Ta'ala beri keampunan dan juga pahala yang besar. Keampunan dan juga pahala yang besar. Dalam ayat yang ke-21 surah Muhammad ayat ketiga, Allah Azza wa Jalla bagi tahu ta'atu wa qaulun ma'ruf, ketaatan dan perkataan yang baik yang diredai Allah apabila perang diwajibkan, seandainya mereka bersifat jujur kepada Allah dengan mematuhi perintahnya, tentu yang demikian itu baik untuk mereka. Dalam kes ni, jujur dalam arahan wajib pergi berperang. Ayat ini turun kepada orang-orang munafik yang mana sebelum peperangan bila dengar cerita tentang orang-orang Quraisy, dia berkata, yaqulul ladzi laula nuzilat surah. Dia kata, kenapa tak turun lagi ayat suruh pergi berperang ni? Apabila tengok orang Islam kena tindas dan sebagainya, ada sebahagian orang Islam dia tanya, kenapa kita ni patutnya kita pergilah berjihad perang. Apabila turun ayat peperangan, mereka kata, mereka bagi alasan, keluarga kami ada urusan keluarga, anak-anak kami ada urusan anak-anak, ada sekian, ada sekitar, ada macam-macam alasan. Maka Allah Ta'ala menempelak, falau sadaqullah lakana khairul lahum. Kalaulah mereka jujur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang demikian itu lebih baik. Demikian itu lebih baik. Baik. Kemudian kita pergi kepada hadis yang pertama. Manakala hadis berkaitan dengan sifat
benar. Yang pertama, Abdullah bin Mas'ud melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, percayalah sifat benar membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada syurga. Apabila seseorang melakukan apa yang benar, Allah memasukkan namanya di kalangan mereka yang benar. Percayalah, berdusta membawa kepada amalan buruk. Amalan buruk membawa kepada neraka. Apabila seseorang berdusta, Allah memasukkan namanya di kalangan mereka yang berdusta. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Banyaklah kita jumpa hadis Abdullah bin Mas'ud. Bila dia wafat, bila dia meninggal dunia, Abdullah bin Mas'ud? Semua saya ingat Abdullah bin Mas'ud 32 Hijrah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Antara sahabat Nabi yang awal masuk Islam. Ingatlah nombor berapa kita sebut itu kan? Berapa masuk Islam Abdullah bin Mas'ud? Lebih kurang ke 16 macam tu lah. Abdullah bin Mas'ud antara orang yang awal masuk Islam. Dalam antara belasan yang terawal masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, percayalah sifat benar membawa kepada kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birri. Selalu melatih diri untuk jujur akan membawa kita kepada sifat-sifat yang baik. Bermula dengan jujur, bermula dengan as-sidq, cakap benar, akan membawa kepada kebaikan. Kemudian kata Nabi SAW, kebaikan itu akan membawa kepada syurga. Bermula dengan cakap benar, Allah Ta'ala lorongkan jalan-jalan hidayah membuat kebaikan. Kebaikan itulah yang akan memasukkan kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila dah biasa berdusta, mula dengan berdusta, dia akan membawa kepada banyak perkara keburukan. Dan perkara buruk itulah yang akan membawa kepada neraka Allah Azza wa Jalla di akhirat. Sehingga Allah Ta'ala kata, apabila seseorang bercakap benar, Allah Ta'ala akan memasukkan nama dia di kalangan orang yang cakap benar. Dan kalau orang yang selalu berdusta, Allah Ta'ala akan memasukkan nama dia di kalangan orang yang berdusta. Apa maksud di situ? Apa maknanya di situ? Siapa boleh faham hadis tu? Yang ni apabila seorang yang selalu jujur, selalu bercakap jujur, Nabi kata, Nabi SAW pesan, dia akan dilorongkan kepada jalan kebaikan. Daripada jalan kebaikan itu akan membuka pintu syurga untuknya. Dan apabila dia selalu bercakap benda baik, Allah Ta'ala akan jadikan dia di kalangan orang yang baik. Dan apabila dia selalu berdusta, dia akan digolongkan di kalangan orang yang berdusta. Apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham daripada hadis tu? Kenapa? Kebiasaan. Yang pertama adalah kebiasaan. Yang pertama adalah kebiasaan. Kata para ulama, al-ilmu bit-ta'allum wal-hilmu bit-tahallum. Kalau kita nak dapat ilmu, kita dengar, kita belajar, betul tak? Kita dengar, kita baca, kita apa lagi? Kita buat exercise, kita pergi masuk kelas intensif, sekian bayar ribuan ringgit, jutaan ringgit, apa ratusan ringgit pergi bayar nak masuk kelas. Tetapi akhlak akhlak juga kata Nabi, kata para fuqaha, bitahallum. Kena ada dia punya exercise, kena ada dia punya cara nak dapat. Kalau ilmu dia ada medium dia, kita nak dengar, kita dengar orang cakap, kita baca buku, kita buat latihan dan sebagainya. Begitu juga dengan berakhlak. Dia ada step dia. Dia ada darjah 1 punya akhlak, dia ada tahun 2, dia ada tahun 3, tahun 4. Sama macam kita menuntut ilmu. Dan benda tu boleh dilatih. Benda tu boleh dilatih. Sebab itu kata Nabi SAW, inna rajula la yasduku hatta yuktaba indallahi siddiqan. Seorang tu dia kalau dia mula bercakap benar, dia melatih diri untuk bercakap benar, Allah Ta'ala tetapkan dia di kalangan orang yang bercakap benar. Maksudnya di hujungnya, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menggolongkan dia sebagai orang yang bercakap benar. Bermula dengan jujur. Bermula dengan jujur. Terutamanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia sudah bermula dengan selalu berdusta, selalu menipu, apa maksud menipu? Apa makna menipu? Bohong, berdusta sama-sama. Menipu benda yang kita bagi tahu tak sama dengan apa yang kita percaya, ataupun apa yang ada dalam hati kita, tak? Apa yang kita cakap lain dengan apa dalam hati.
Orang yang sentiasa melatih diri bercakap begitu, lama-lama dia takkan terasa benda tu begitu. Dia akan jadi sebuah tabiat. Semuanya dia akan ada alasan dia. Ada kabur. Sebab tu kata almarhum Tok Guni Aziz, dia kata kalau kita buat salah, jangan biasa memberi alasan, jangan biasa membuat penipuan. Kalau kita buat satu, lama-lama esok dia jadi terbiasa. Bila mari pula kes lain, menipu lagi. Bila mari orang lain, lama-lama orang kenal kita begitu. Kenapa awak ni tak datang mana? Kata saya malah sakit perut semua. Besok minggu depan lah salah lain pula. Minggu satu lagi dah salah. Gitu je. Sekali tu jujur lah. Maksudnya jujur lah. Kata tak apa, saya hari ni saya tak apa sihat. Contohnya kan. Memang tak sihat. Contoh. Ataupun perkara lain lah. Perkara ni. Awak ni kenapa buat begini? Saya ni terpaksa buat begini. Contohnya kan. Baik. Jadi sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala akan menetapkan mereka ini di kalangan orang yang berdusta. Kalangan orang yang berdusta. Baik. Jadi hadis ini juga menjadi dalil bahawasanya takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bertepatan dengan tabiat dan juga usaha manusia. Kalau dalam bab ikhlas itu kita belajar, takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dah ditetapkan. Ahli syurga dah ada ketetapan, ahli neraka dah ada ketetapan. Hadis ini menjelaskan bahawasanya ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dia tidak datang bodoh-bodoh macam tu je. Dia datang hasil daripada usaha dan juga tabiat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Baik. Kemudian nomor 2, Abu Muhammad nama sebenarnya Hasan bin Ali bin Abu Talib berkata, saya menghafal kata-kata Nabi Muhammad yang berbunyi, jangan lakukan apa-apa yang saudara ragui, lakukan apa-apa yang tidak saudara ragui sahaja. Percayalah, bersikap benar membawa kepada keterangan, manakala dusta membawa kepada kesaksian. Dari Bukhari Tirmizi. Beliau mengatakan ini hadis sahih. Baik, ini hadis sahih rawahu Tirmizi wa qala hadisun sahih. Baik, hadis riwayat Sayyidina Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Nama sebutan Arabnya Al-Hasan, ada alif lam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib. Baik. Kunyah dia Abu Muhammad. Nama dia Al-Hasan tu diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama cucu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi. Antara lataif, antara apa nama? Kita kata perkara santun lah, ataupun perkara akhlak yang selalu disebut oleh salafus salih adalah apabila kita ni orang muda lah khususnya, apabila ada anak, dia istiqnas, dia meminta izin ataupun bertanya kepada orang tua. Bertanya kepada orang tua apa nama sesuai. Kalau kita dah ada cadangan, tanyalah dia, saya nak namakan dia nama Hasan, lawak okey tak? So, bertanya kepada orang tua. Antara perkara yang Nabi SAW buat kepada cucu-cucu dia. Baik. Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib terkenal lah, cucu Nabi SAW yang terkenal. Dia meninggal dunia dalam keadaan, sudah tahu macam mana Hasan bin Abi Talib meninggal dunia? Dia kena bunuh. Dua-dua kena bunuh. Sayyidina Hussein kita tahu peristiwa Karbala. Sayyidina Hasan kena bunuh, kena racun dengan isteri dia sendiri, anak kepada Yazid bin Muawiyah. Barsha nama isteri dia, Barsha bin Yazid bin Muawiyah. Kerana barangkali kerana pergolakan politik yang ada pada zaman itu, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib dilantik sebagai khalifah yang kelima pada asalnya.
Tak sampai 6 bulan dia meninggal dunia, dan tak sampai 6 bulan dia melepaskan jawatan tersebutlah. Kerana pergolakan yang berlaku antara khilafah ataupun antara umat Islam di Madinah, di tanah Hijaz dan juga di Syam, yang mana ketika itu gubernurnya Sayyidina Muawiyah. Lalu Hasan bin Abi Ali bin Abi Talib ni, oleh kerana dia tak naklah supaya bersiri lagi peperangan yang berlaku tu, pertumpahan darah sama umat Islam, dia pun melepaskan takhtanya. Kalau dia berkerah juga bolehlah nak berlawan, tapi akan ramailah yang meninggal dunia dan berlaku kerosakan di kalangan umat Islam. Baik, jadi dia meninggal dunia lebih kurang dalam tahun 50-an, 50 Hijrah, 51, 52 begitulah, tak ada tarikh yang tepat. Dan ditanam di Al-Baqi' di Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Baik. Dia meriwayatkan satu hadis daripada Nabi SAW. Hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sirqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah apa-apa yang saudara, jangan lakukan apa yang saudara ragui, dan lakukanlah apa-apa yang tidak saudara ragu-ragu sahaja. Percayalah bahawasanya bersikap benar membawa kepada ketenangan, manakala dusta itu membawa kepada kesangsian. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia menyatakan bahawasanya hadis ini sahih. Baik, yang pertama, suruhan Nabi SAW supaya meninggalkan perkara yang meragukan, ataupun kita panggil sebagai syubhah, ataupun apa lagi istilah meragu-ragu ni dalam istilah syarak? Syubhah, waswas, lagi? Itu je lah, syubhah, waswas. Nabi suruh tinggalkan dia. Suruhan ni wajib ke sunat? Kalau kita dapat satu perkara yang syubhah ni maksudnya perkara yang 50-50. Ni boleh ke tak boleh? Dia subjektif pada semua orang. Ada orang tahu hukum, maka tak syubhah lah bagi dia. Saya tahu hukum ni halal, saya ambil lah. Ada orang tak, ni kena tanya dulu ni. Ataupun saya ni syubhah ni, duit ni bagaimana ni? Syubhah ni, makanan ni bagaimana? Contoh kan, halal ke tak halal? Nabi suruh tinggal. Tinggal ni wajib ke sunat? Wajib? Sunat ke wajib? Khilaf. Ulama pondok hujung minggu berlaku khilaf. Sunat saja. Sunat dan wara'. Sunat dan lebih wara', dia meninggalkan, mengambil perkara yang syubhah. Mengambil perkara yang syubhah. Sunat. Di sisi jumhur para ulama, sunat. Baik. Dan lakukan apa-apa perkara yang kamu tidak ragui saja. Yang ni perkara yang kita memang yakin, kita memang confirm benda tu betul. Kita memang confirm benda tu betul. Apa kaitannya dengan bercakap benar, dengan kejujuran dalam hadis ni? Bismillahirrahmanirrahim. Kita cerita tentang jujur. Antara jujur dan juga menipu, dia ada tengah-tengah, ragu-ragu. Antara jujur dan tidak jujur, dia ada tengah-tengah, ragu-ragu. So ragu-ragu ni lah yang sunat untuk kita tinggalkan, supaya dia menjadi benteng antara kita dan juga jujur dan juga tidak jujur tu. Jujur dan juga tidak jujur. Kalau ragu-ragu, ni nak macam kita dengar kisah taubat sebelum ni kan. Kisah taubat siapa tu? Kisah dalam perang Tabuk tu, siapa nama? Kisah taubatnya, siapa ingat? Kisah taubat sahabat dalam perang Tabuk tu, siapa nama dia? Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik, kisah taubat dia. Kan cerita dia nak taubat tu penuh ragu-ragu kan. Ada orang kata kat dia, kau bagi je lah alasan kat Rasulullah. Kalau kau bagi alasan dekat Rasulullah, confirm Rasulullah terima. Pula tu Rasulullah doa, mestilah kau tak berdosa kan. Jadi dia meninggalkan keraguan-keraguan tersebut, dia stick dengan kejujuran. Baik,
Kemudian kata Nabi SAW, percayalah, bersikap benar akan membawa kepada ketenangan, manakala dusta akan membawa kepada kesangsian. Okey, bercakap benar, tumakninah, kata Nabi SAW, akan memberikan ketenangan di dalam hati, manakala berdusta akan selalu memberikan kesangsian ataupun ragu-ragu di dalam hati. Ribah kat sini maksudnya qalaqun, maksudnya saksi tak tenang, lawan kepada tumakninah. Selalu berasa sesuatu, something wrong, ataupun benda tu akan membawa kepada sesuatu yang dia tak suka. Bila dia tak cakap benar, dia akan, yelah, kalau sesama manusia, kalau kita menipu, benda tu lama-lama akan orang tahu juga, pada tempat melompat jatuh ke tanah juga. Tetapi kalau kita tak jujur dengan Allah SWT, kita tak tahu atas muka dunia. Orang tak puasa bulan Ramadan sama-sama nampak sahur muka, tapi bukan setiap masa dia ada bodyguard jaga dia. Maka kalau dia tidak jujur dengan Allah SWT, dia sanksi dalam hati, dia ragu-ragu dalam hati. Mula-mula mungkinlah dia ragu-ragu, tapi kalau dia dah biasa buat, dia jadi macam filem ayat-ayat, dia suka dia suka pula. Dia mula-mula sifat yang Nabi SAW sebut ini pada permulaan. Tapi kalau sesama manusia, tidak. Sesama manusia kita akan lebih gundah gulana, sebab benda tu orang akan tahu, lama-lama orang akan tahu. Cuma dengan Allah SWT atas muka bumi, dia mungkin selamat, dan akan diketahui di akhirat kelak. Baik, kemudian hadis yang ketiga. Hadis ketiga, Abu Sufyan, nama sebenar dia Sakhr bin Harb, melaporkan sebuah hadis yang panjang berkenaan kisah Maharaja Hercules. Maharaja itu bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang diperintahkan oleh Muhammad? Abu Sufyan menjawab, katakan, sembahlah Allah yang Maha Esa, jangan sekutukan Allah dengan apa-apa sekalipun, tinggalkanlah perkara yang dikatakan oleh nenek moyang tuan-tuan semua. Utusan Allah itu juga menyuruh kita bersembahyang, berkata benar, jangan lakukan perkara yang diharamkan, dan eratkan hubungan kekeluargaan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Sebelum daripada itu, hadis yang kedua tadi, nuskhah dalam syarah Imam Ibn Allan ni, dia kata hadis tu adalah hadis hasan sahih. Okay. Hadis yang kedua tu kan hujung dia kata hadis sahih kan. Imam Tirmizi dalam nuskhah yang lain dia kata hadis tu hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Okey. Apa beza hadis sahih dan juga hasan sahih? Kita pernah sebut kan? Siapa masih ingat? Apa beza hadis sahih dengan hadis hasan sahih? Imam Tirmizi ni dia ada istilah yang tak ada pada ulama lain. Kalau ulama hadis lain kata sahih hasan, ada sahih hasan dhaif kan. Imam Tirmizi dia ada ditambah sikit. Dia ada hasan sahih, dia ada sahih gharib, dia ada hasan gharib. Ada tiga istilah yang berbeza daripada orang lain. Gharib biasa dengar kan? Ada dah belajar dalam ulum hadis kan? Hadis gharib. Jadi hadis hasan sahih ni ulama bahas panjang lah. Apa maksud sebenar Imam Tirmizi bila kata hadis tu hasan sahih? Cuma pandangan yang masyhur sekali ada dua. Ada dua hasan sahih ni. Yang pertama sebenarnya hadis hasan di sisi Imam At-Tirmizi adalah apabila dia melihat dua jalur sanad. Sanad tahu kena sanad kan? Melihat dua jalur sanad. Kena sanad. Dia melihat dua jalur sanad. Beza Imam Tirmizi dengan kita, apa dia? Pada hadis. Pada sanad hadis. Imam Tirmizi sanad ni bersambung daripada guru dia sampai kepada Nabi SAW. Kerja Imam At-Tirmizi, dia memastikan sanad-sanad ini bersambung dengan syarat-syarat ulum hadis yang kita belajar tu. Perawi kena adil, perawi kena siqah, hadis tu tak boleh syaz, hadis tu tak boleh illah, hadis tu tidak boleh ada, perawi tu kena dhabit. Ada 5 syarat tu kan? Ingat lagi?
Okey. Itu kerja Imam Tirmizi, bukan kerja kita. Itu kerja ulama-ulama besar ni, Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kita tak buat kerja tu. Kita hanya membaca apa penilaian dia. Apa penilaian Imam At-Tirmizi. Jadi penilaian dia tu lah, dia kata hadis sahih. Boleh jadi imam lain dia kata hadis tu tak sahih, hadis tu dhaif, berdasarkan 5 syarat utama yang kita dah belajar tu. Baik, jadi Imam At-Tirmizi dia apabila dia menghukumkan hadis tu hasan, ni kita belajar sikit pasal Imam Tirmizi. Kenapa disebut hasan sahih? Pendek je tapi penjelasan dia agak susah sikit nak faham. Yang pertama, maksud hadis hasan di sisi Imam Tirmizi adalah dia menggabungkan dua jalur guru dia. Satu dia belajar dengan Ustaz A, satu dia belajar dengan Ustaz B. Ustaz A ni baca hadis sanad dia daripada tok guru dia sampai kepada Rasulullah. Ustaz B baca sanad dia. Jadi pada Imam Tirmizi, dua-dua ustaz ni pada dia ada keraguan sikit. Ustaz ni macam kuat lebong sikit. Ada keraguan sikit. Jadi tapi bila ada dua jalur, dia menguatkan sehingga menjadi hadis tu hadis hasan. Hadis tu hadis hasan. Boleh faham kenapa di sisi Imam Tirmizi dipanggil hadis tu hadis hasan? Boleh faham? Ulang sekali lagi. Imam Tirmizi apabila dia belajar hadis, contohlah dia jumpa satu hadis macam hadis ni, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Dia dengar daripada dua orang guru yang ada sanad. Satu Ustaz A, satu Ustaz B. Dia pun tengok sanad Ustaz A ni, tengok dia kata sanad ni macam ada orang yang tak berapa kuat. Orang yang tak berapa kuat. Ciri-ciri orang tak berapa kuat ni panjang lagi lah kalau kita nak bahas. Ciri-ciri macam mana para ulama menilai seseorang perawi itu adil ke tak adil. Jadi pada dia ni kurang adil, sanad kedua pun kurang adil. Jadi bila gabung dapatlah hadis hasan di sisi Imam At-Tirmizi. Baik, kenapa pula dinamakan sebagai sahih? Kenapa pula tiba-tiba hujung tu sahih? Kerana di hujung dua-dua sanad itu bertemu dengan seorang perawi yang sama dan siqah. Faham tak? Bertemu pada seorang perawi yang sama dan siqah. Lalu Imam Tirmizi kata hadis ni hasan. Sebab apa hasan? Sebab sebelum nak sampai perawi siqah tu ada dua jalur. Jalur ni macam tak selamat sikit, tapi bila gabung jadi hasan. Tapi bila dah sampai perawi yang seorang lagi tu, yang kuat tu, yang bagus tu, yang adil tu, dia jadi sahih. Dipanggillah hasan sahih. Itu pandangan pertama. Pandangan yang kedua, kata para ulama, kenapa Imam Tirmizi dipanggil satu hadis tu hasan sahih? Mudah sahaja. Penilaian dia pada sanad yang pertama hasan, penilaian dia pada sanad yang kedua sahih. Hadis sama. Hadis da' ma yaribuka ila ma yaribuka, dia tengok, oh kalau sanad ni melalui orang ni kurang sikit. Oh tapi kalau melalui jalur ni, jalur guru dia yang lain, oh ni hadis ni okey. Orang dia okey. Okey. Baik. Jadi dinamakan sebagai hasan sahih. Ada dua pandangan yang paling masyhur lah. Yang paling masyhur. Baik, hadis yang ketiga tu hadis Sayyidina Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bapa saudara Nabi ke tak? Sayyidina Abu Sufyan. Bapa saudara? Mesti dengar tak Sayyidina Abu Sufyan? Bapa saudara Nabi ke tidak? Bismillah. Cuba cek balik. Balik ni buat homework. Abu Sufyan ni bapa saudara Nabi ataupun tidak? Tu kerja rumah. Cuba cari. Walaupun boleh Google je, tapi ada perbahasan. Dia ni bapa saudara Nabi ke tidak? Cuba cari. Baik. Kemudian dia ni masuk Islam lewat. Yang ni selepas daripada Fathu Makkah. Kemudian selepas daripada itu dia menyertai banyak peperangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam peperangan-peperangan tersebut Nabi SAW banyak memberikan kepada dia ghanimah.
harta peperangan. Ghanimah yang diberikan kepada Abu Sufyan ni banyak. Sebab tu Abu Sufyan ni puji betul Nabi SAW. Dia kata, dah lah aku ni dulu perang melawan kamu, masuk Islam pula kau bagi aku kelebihan. Bila perang dapat harta rampasan perang, kau bagi aku dulu, orang lain tak bagi. Kan kita dah pernah sebut sebelum ni hadis berkaitan dengan orang-orang Ansar yang tak puas hati dengan Nabi SAW kan. Pergi peperangan Hunain, bila dapat banyak rampasan perang, Rasulullah bagi kepada Abu Sufyan 100 ekor unta, bagi kepada Abul Walid, semua orang Quraisy yang lambat masuk Islam. Jadi orang Ansar ni tak dapat apa. Ada yang dapat sikit, ada yang tak dapat apa. So jadi tak puas hati kepada Nabi SAW. Dia kata Nabi tak adil. Nabi tak adil. Kita dah baca hadis tu kan. Kemudian jawab Nabi panjang lah. Jawab Nabi SAW panjang. Jadi kenapa Nabi bagi kepada mereka ni banyak? Kenapa Nabi bagi banyak? Kerana baru masuk Islam. Kerana mu'allafati qulub, al-mu'allaf. Tu satu. Yang kedua, kerana mereka mu'allaf. Takkan sebab mu'allaf je. Mu'allaf lain Rasulullah tak bagi banyak tu. Mu'allaf ni Rasulullah bagi banyak. Kenapa? Kerana mereka bangsawan. Mereka orang berpengaruh. Dia cakap A, orang akan cakap A. Dia cakap B, orang akan cakap B. Jadi mu'allaf yang besar-besar ni Rasulullah SAW menjaga masalah mereka ini dengan memberikan kelebihan-kelebihan dari sudut dunia. Memberikan kelebihan-kelebihan dari sudut dunia. Bila orang Ansar petikai, dia kata Rasulullah kau tak adil. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata aku bagi harta ni bukan tanda aku sayang. Bukan tanda aku sayang. Aku bagi harta ni sebab mereka sayang harta. Sedangkan aku sayang kamu wahai Ansar. Kalau aku bagi pada kamu, berarti aku tak sayang. Kerana aku kenal Ansar ni orang baik-baik dan sebagainya. Panjanglah hadis tu. Tapi Abu Sufyan ni antara orang yang Rasulullah SAW sering kali melebihkan dia dalam bahagian harta peperangan. Baik. Tetapi di hujung usianya, dia antara orang yang banyak pergi berperang bersama dengan kaum muslimin yang lain sehingga buta kedua-dua belah matanya pada peperangan Yarmuk dan juga Taif. Naik perang di Taif dan juga ke Yarmuk, buta kedua-dua belah matanya dalam peperangan. Baik. Hadis yang diriwayatkan, agak-agak ada beberapa hadis daripada Sayyidina Abu Sufyan. Pernah dengar tak? Banyak tak hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sufyan? Dia dah lewat masuk Islam. Sebelum daripada tu banyak berperang dengan Nabi SAW, hampir-hampir membunuh Nabi SAW. Yang direkodkan satu ini saja. Satu ni je. Cuma hadis ni asalnya versinya panjang. Dia ambil sikit je dalam ni. Versi asalnya panjang. Kalau tuan-tuan nak baca, tuan-tuan nak baca versi panjang, buka dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, dia bertemu dengan Hirqal, bertemu dengan Hercules. Macam dalam hadis lah. Tadi, okey. Dalam hadis tu, yang ni Hercules ni, Maharaja Rom ni, dia bertanya kepada Abu Sufyan ketika Abu Sufyan pergi ke Syam berdagang. Ditanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi SAW. Jadi antara soalan dia, apa yang Nabi SAW perintahkan? Banyak lagi soalan dia yang lain. Kalau baca hadis tu, dia akan jadi macam, dia akan jadi 3-4 muka surat kalau dia buat semua penuh. Jadi Mujur Imam Nawawi buat pendek je. Kalau tak panjang lagi bab ni kita baca. Baik. Dia kata yang pertama, Abu Sufyan, Maharaja Rom yakni Hercules bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang diperintahkan oleh Muhammad SAW? Apa yang disuruh oleh Nabi SAW? Yang pertama kata Nabi SAW, dia kata, sembahlah Allah yang Maha Esa. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, janganlah sekutukan Allah dengan apa-apa sekalipun.
Dalam banyak-banyak suruhan, kenapa Abu Sufyan kata sembahkanlah Allah Ta'ala dulu? Kan banyak perkara yang Nabi suruh, kan banyak perkara yang Islam bawa. Kenapa dia kata sembahlah Allah Ta'ala dulu? Sebab itulah titik pemisah antara kafir Quraisy dan juga orang Islam. Benda lain dia boleh buat. Mu nak suruh aku semayang, dia semayang dapat Kaabah, semayang. Tapi sembah berhala. Tapi bila suruh sembah Allah Ta'ala sahaja, jangan melakukan kesyirikan, tak boleh. Tak boleh nak tinggal. Jadi Abu Sufyan disebut tu dulu. Hak tu hak paling menjadi suruhan yang besar sekali, hak dia tak boleh nak buat. Kemudian yang kedua, suruhan ni tinggalkanlah perkara yang dikatakan oleh nenek moyang tuan-tuan semua. Kenapa Abu Sufyan sebut tinggalkanlah perkara yang disuruh oleh nenek moyang tuan-tuan semua? Seolah-olah nak beritahu kepada kelas Muhammad ini seorang revolusioner, orang yang bawa untuk mengubah benda yang dah sedia ada. Jadi dia seolah-olah nak mengadu ataupun nak berkata perkara yang sama kepada Hercules. Jadi kalau Muhammad datang pada mu ni, dia akan suruh benda yang sama. Kepercayaan lama-lama kamu tentang nenek moyang kamu dan sebagainya, kamu kena tinggalkan. Baik. Kemudian utusan Allah itu juga, Rasulullah juga menyuruh supaya solat, berkata benar, dan jangan lakukan perkara yang diharamkan, dan eratkan hubungan kekeluargaan. Barulah last sekali disebut perkara-perkara yang dia sendiri pun suka nak buat. Solat, buat haji, orang Quraisy dia buat haji lagi. Setiap kali musim haji sebelum Islam hari. Jadi ibadah-ibadah biasa tu dah ada. Kalau dia tak boleh buat adalah sembah Allah Ta'ala dan tak melakukan kesyirikan. Itu saja. Berkata benar, semua suka berkata benar. Dan jangan lakukan perkara-perkara yang diharamkan, dan eratkan hubungan kekeluargaan. Dan eratkan hubungan kekeluargaan. Ada dah jawapan. Ada dah jawapan. Ni Abang Asri forward dalam grup Pondok Hujung Minggu. Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib, saudara sepersusuan. Apakah ia Sakhar bin Harb ataupun bukan? Abu Sufyan bin Al-Harith bukan Sakhar bin Harb. Sakhar bin Harb adalah bapa kepada Ummu Habibah, isteri Nabi SAW. Jadi Abu Sufyan adalah sebenarnya siapa? Itu Sufyan Al-Harith. Abu Sufyan Sakhar. Abu Sufyan asal lagi ni adalah bapa mertua Nabi SAW. Ayahnya kepada Ummu Habibah. Ayahnya kepada Ummu Habibah. Baik. Sebab biasanya kita kenal nama pak saudara Nabi ni sebut abu-abu. Jangan sabu semua pak saudara Nabi. Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Melaka pak saudara Nabi. Sebab itu Abu Hurairah ya. Baik. Allah Ta'ala juga, Nabi SAW juga menyuruh untuk solat, berkata benar, dan jangan lakukan perkara yang diharamkan, dan eratkan hubungan kekeluargaan. Jadi dalil kat sini adalah Rasulullah menyuruh supaya berkata benar. Hatta kepada non-Muslim sekalipun, syariat kita, dakwah kita adalah supaya sentiasa berkata benar. Baik. Kemudian hadis yang keempat, Sayyidina Abu Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis keempat, Sayyidina Abu Sabit, nama sebenar Sahal bin Hunayf, yang menyertai perang Badar, melaporkan Nabi Muhammad menjelaskan, sesiapa yang berdoa meminta Allah matikan dia dalam keadaan syahid, dan dia meminta itu dengan sebenar-benar permintaan, Allah menempatkan orang itu pada darjat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Direkodkan oleh Muslim. Daripada Sayyidina Abu Sabit, nama sebenarnya Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf, yang menyertai perang Badar.
Orang yang sertai perang Badar ni, nama gelaran ni kita panggil Badriyun. Badriyun. Kalau kita jumpa nama sahabat ada hujung dia Badri, Al-Badri, ni biasanya sertai perang Badar. Orang Melayu nama Badri je, tak ikut perang Badar. Orang Arab kalau Al-Badri dinisbahkan kepada peperangan Badar. Jadi Sahal bin Hunayf dia meriwayatkan sebuah hadis. Dia ni meninggal lebih kurang tahun 38 Hijrah. Meninggal dunia pada tahun 38 Hijrah. Dan dia sempat menjadi gubernur selepas baginda Nabi SAW wafat, menjadi gubernur di beberapa buah negeri, termasuklah di Parsi. Jadi dia kata, mas'alallaha syahadata bisidqin, sesiapa yang berdoa meminta Allah matikan dia dalam keadaan syahid, dan dia meminta itu dengan sebenar-benar permintaan, Allah menempatkan orang itu pada darjat orang yang mati syahid, walaupun dia mati di tempat tidurnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahal bin Hunayf, dia ni mati syahid ke tidak? Kenapa dia bawa hadis ni? Sebab dia mati syahid ke dia tak mati syahid? Sebab dia tidak mati syahid. Sebab dia tidak mati syahid. Walaupun dia dah ikut semua perangan dengan Nabi SAW, perang Badar, dia pergi perang Uhud, hatta dia pergi perang Uhud tu dengan keazaman untuk mati syahid. Keazaman untuk mati syahid. Tetapi dia tidak direzekikan oleh Allah SWT dengan kesyahidan. Tetapi dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, barang siapa yang meminta Allah matikan dia dalam keadaan syahid dengan sebenar-benarnya, dengan jujur. Macam mana dengan jujur? Maksudnya kalaulah setiap kali peperangan, setiap kali keluar perintah supaya keluar berperang, dia akan pergi dengan jujur, walaupun akhirnya dia mati di atas katil. Dia mati di atas katil. Jadi kata para ulama, kata Syekh Ibn Allan dalam syarah dia, sunat di sini kita sentiasa berdoa untuk mati syahid, walaupun macam tak ada kesempatan je. Walaupun jauh mati syahid ni, aku ni nak pergi jogging pun tak larat lah, contohnya kan. Apatah lagi nak mati syahid ni, tak larat dah ni. Kerana ballaghahu Allah Ta'ala akan menyampaikan darjatnya kepada mati syahid, dengan syarat kena jujur. Jujur dengan niat. Lepas tu kita kata ikhlas satu bab. Ikhlas kita buat, masa kita buat tu sepenuhnya kerana Allah SWT. Jujur di sebelum daripada ikhlas lagi, sebelum daripada ikhlas lagi. Bila kita berjanji dengan Allah SWT nak buat sesuatu, kita tunaikan. Kita tunaikan walaupun ada keuzuran yang menghalang, tetapi keuzuran tu bukan di bawah kekuasaan kita. Hadis ni sama macam hadis mula-mula kita baca dulu dalam bab ikhlas. Ada kumpulan yang tak dapat pergi peperangan Badar dengan Nabi SAW ke Madinah, antaranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kena jaga Madinah. Kata Nabi SAW, apa nama, sahabat-sahabat kamu yang berada di kota Madinah itu sekarang sebenarnya mereka ni bersama-sama dengan kita, kecuali mereka itu ditahan oleh keuzuran-keuzuran yang tak boleh nak dielakkan. Yang tak boleh nak dielakkan. Orang yang tak jujur, dia ada juga keuzuran, tapi keuzuran-keuzuran yang direka-reka. Direka-reka. Baik, samalah dalam ibadah-ibadah lain pun. Solat ke solat jemaah ke, bersedekah ke, berpuasa ke, puasa sunat ke dan sebagainya. Orang yang jujur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan berusaha untuk menunaikan dengan sempurna. Jadi kerana pahala yang boleh menyampaikan sehingga pahala orang mati syahid itu pada jujur, pada kejujuran. Pada kejujuran. Niat satu hal, jujur dengan niat itu satu hal. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Baik, kemudian hadis yang kelima. Hadis kelima, Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, ada seorang Nabi yang pergi berperang. Beliau berkata kepada pengikutnya, jangan ikut saya pergi berperang mana-mana lelaki yang baru berkahwin, sedangkan dia baru hendak masuk tidur dengan isterinya tetapi belum sempat masuk tidur dengannya.
Juga jangan ikut saya berperang lelaki yang membuat rumahnya tetapi belum siap bumbungnya. Begitu juga jangan ikut saya berperang lelaki yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting tua dan sedang menanti-nanti kelahiran anak haiwan itu. Dan Nabi itu pun pergi berperang apabila tiba waktu asar ataupun sudah hampir waktu itu. Nabi itu berkata kepada matahari, katanya, sesungguhnya engkau mengikut perintah dan aku pun mengikut perintah. Ya Allah, hentikanlah pergerakan matahari di atas kami. Kemudian matahari itu pun terhenti pergerakannya sehingga Allah memberi kemenangan kepada Nabi itu. Beliau mengumpulkan banyak harta rampasan perang. Kemudian datang api buat membakar harta rampasan itu. Tetapi api itu tidak suka nak memakannya. Nabi itu berkata, saya yakin antara saudara-saudara sekalian ada yang menyembunyikan harta rampasan. Oleh itu, mari bersalam dengan saya seorang wakil dari setiap kumpulan. Kemudian seorang wakil melekatkan tangannya dengan Nabi itu. Nabi itu berkata lagi, betul lah ada orang yang dalam kumpulan saudara yang menyembunyikan harta rampasan. Suruh semua orang dalam kumpulan saudara datang dan bersalam dengan saya. Kemudian ada 2 ataupun 3 orang yang tangannya melekat pada tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu berkata, ada orang dalam kumpulan saudara yang menyembunyikan harta rampasan. Kemudian kumpulan itu mengeluarkan sebiji kepala yang diperbuat daripada emas sebesar kepala lembu. Lalu benda itu diletakkan. Kemudian datang api dan terus membakar semua harta rampasan yang ada. Oleh sebab itu, harta rampasan perang memang tidak halal untuk sesiapa pun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang untuk kita apabila Allah melihat betapa miskin dan lemahnya keadaan kita semua. Allah pun menghalalkannya untuk kita. Direkodkan oleh Bukhari dan Muslim. Siapa kali Bukhari ni juga? Dia faham tak hadis tu? Dia faham? 100%. Baik. Kuih hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama sebenar Abu Hurairah? Ini paling banyak orang jumpa hadis Abu Hurairah. Nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dusi. Meninggal dunia pada tahun antara 57 ke 59 Hijrah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda menjelaskan, yang ini bercerita tentang kisah seorang Nabi terdahulu dengan syariat yang sedikit berbeza. Iaitu katanya ada seorang Nabi yang pergi berperang. Beliau berkata kepada para pengikutnya, jangan ikut saya pergi berperang mana-mana lelaki yang baru berkahwin, sedangkan dia baru hendak masuk tidur dengan isterinya tetapi belum sempat masuk tidur dengannya. Juga jangan ikut saya pergi berperang lelaki yang membuat rumahnya tetapi belum siap bumbungnya. Begitu juga jangan ikut saya pergi berperang lelaki yang membeli kambing atau unta yang sedang bunting tua, yang sedang menanti-nanti kelahiran anak haiwan itu. Apa masuk ke sini? Zahirnya seolah-olah Nabi ni melarang orang yang tengah ada urusan-urusan macam-macam ni jangan ikut perang. Awak baru kahwin ke, awak rumah tak siap lagi tengah buat rumah ke, awak baru beli binatang yang tengah bunting tunggu nak beranak ke, jangan. Kenapa? Sebab kalau pergi awak jadi tak jujur ataupun awak jadi apa nama, terpaksa. Itu yang pertama. Boleh jadi juga maksud kepada larangan Nabi ni tadi adalah kiasan. Maksudnya kalau dah nak pergi perang, dia kata tangguhkan dulu kahwin. Macam tu. Kalau dekat dah nak pergi perang, tangguhkan dulu buat rumah tu. Contoh. Boleh jadi juga dengan makna yang kedua. Baik. Kemudian Nabi itu pun pergi berperang. Apabila tiba waktu asar ataupun sudah hampir waktu itu, Nabi itu pun berkata kepada matahari, katanya, sesungguhnya engkau mengikut perintah Allah dan aku pun mengikut perintah Allah. Ya Allah, hentikanlah pergerakan matahari di atas kami. Yang ni kita panggil apa ni?
Perkara luar biasa yang berlaku pada Nabi, mukjizat lah. Ini matahari ditahan pergerakan dia. Sama lah macam Nabi SAW. Bila kes yang berlaku, matahari Allah tahan untuk Nabi SAW? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj lagi. Siapa ingat? Bila lagi Allah tahan matahari untuk Nabi SAW? Isra Mi'raj itu. Yang kedua, kiamat. Ya, untuk Nabi SAW, khusus untuk Nabi. Itu pada peperangan yang tak sempat sembahyang asar tu. Apa? Perang Khandaq. Perang Khandaq. Yang terlalu sibuk kecamuk perang tu, tak sempat nak sembahyang asar. Rasulullah berdoa supaya Allah tahan matahari. Tahan matahari. Dia tak riwayat pula macam mana doa tu. Kalau doa tu boleh kita beramal. Ya Allah, tahanlah matahari untuk dia. Padahal kita lambat keluar, minta Allah Ta'ala pula tahan matahari. Baik. Jadi ini merupakan satu mukjizat kepada para Nabi. Kemudian matahari itu pun terhenti pergerakannya sehingga Allah memberi kemenangan kepada Nabi itu. Macam mana cara Allah Ta'ala tahan matahari? Sama ada dihentikan pergerakan matahari itu ke tarik semula? Tarik semula, pusing semula. Paling zahirnya dihentikanlah pergerakan matahari itu. Baik. Ataupun dilambatkan pergerakan matahari itu. Boleh jadi macam-macam. Zahirnya Allah Ta'ala menghentikan sekejap lah pergerakan matahari. Baik. Tapi kalau matahari berhenti, macam sekarang kita pakai jam, jam berhenti tak? Dia tak berhenti dah kan? Kalau ikut jam, kita sebab itu pakai jam universal ni kan. Maksudnya jam, katakanlah kita, ya Allah tahan matahari, jam jalan. Nak ikut mana sih? Ikut matahari je, ikut jam. Balik musafir kan, ya Allah tak sempat sembahyang lagi ni. Tahanlah matahari, ya Allah, jangan bagi maghrib masuk, tak sembahyang lagi asar ni. Kenapa? Ada doa tahan matahari pun jam masuk ke waktu solat masuk ikut jam. Jadi nak doa mana tu? Tahan jam ke tahan matahari? Jadi sebenarnya nak menjelaskan hakikat benda tu berlaku bukan pada logik manusia. Bila benda tu berlaku pada Nabi, dihentikan masa, dia macam cerita Ant-Man tu lah. cerita orang duk tahan masa semua tu kan. Maksudnya hakikat Tuhan ni berlaku untuk Nabi. Mukjizat Tuhan ni berlaku pada Nabi tu. Allah Alam, mungkin ada juga sabit karamah pada para wali begitu kan. Tetapi hakikat tu kita tak boleh nak dikeluar daripada kita punya riam, kita punya kiraan dunia. Baik. Kemudian apa yang berlaku? Allah Ta'ala tahan pergerakan matahari. Kenapa Nabi itu meminta supaya Allah Ta'ala menahan supaya untuk meneruskan peperangan sehingga menang. Kemudian beliau mengumpulkan banyak harta rampasan perang, yakni Nabi itu banyak kumpul. Kemudian datang api buat membakar harta rampasan perang itu, tetapi api itu tidak suka hendak membakarnya. Ini syariat sebenarnya antara khasa'is, antara perkara yang dibolehkan pada umat Nabi, tak boleh pada umat dulu, adalah mengambil rampasan perang. Nabi-Nabi terdahulu sebagaimana hadis ni mensabitkan bahawasanya harta rampasan perang itu menjadi korban. Bila dah habis perang, kumpul-kumpul rampasan perang, akan turun api daripada langit, menandakan bahawasanya ibadah perang itu diterima oleh Allah SWT. Orang yang mati di situ mati syahid. Tapi di zaman Nabi SAW sudah tidak ada lah. Ini juga direkodkan dalam surah Ali Imran ayat ke-183.
183. Antara hujah orang Yahudi kepada Nabi SAW adalah benda ni. Adalah benda ni. Yang ni, kenapa harta rampasan perang di zaman Nabi SAW tak dibakar? Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, sepatutnya kalau betul murni wahai Muhammad, Nabi macam Nabi-Nabi terdahulu, sepatutnya bila habis peperangan, harta ghanimah ni kena bakar sekali. Kalau tak terbakar tu maksudnya Allah Ta'ala tak terima. Jadi Allah Ta'ala balas dalam ayat ke 180, 184, 185 surah Al Imran. Baik. Tetapi api itu tidak suka hendak membakarnya. Ini ada berlaku something wrong dalam peperangan tersebut, menyebabkan korban ghanimah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi itu berkata, saya yakin antara saudara-saudara sekalian ini ada yang menyembunyikan harta rampasan. Apa sebab korban itu tak diterima? Ada orang yang tak jujur. Oleh itu marilah bersalam dengan saya seorang wakil daripada setiap kumpulan. Mari salam. Maksudnya Nabi ni kasyaf. Salam dikenal. Salam dikenal. Mungkin ada juga orang soleh. Salam dikenal gitu macam mana. Masa saya belajar dulu, ada seorang syekh, nama dia Syekh Muaz Hawa, anak kepada Syekh Hawa. Syekh Muaz Hawa ni, Allah Alam dia ni kasyaf ke macam mana. Ada sekali tu dalam kelas, ni sikit lah, dia kenal orang tak mandi wajib. Budak tu dia macam menjawab sikit dalam kelas tu macam mana Allah Ta'ala, dia macam berkasar sikit. Dia kata, kamu dia kata, kamu dah tak mandi wajib bagi tadi. Terus budak tu keluar kelas dia, ponteng, maksudnya terus buang subjek dia. Sekali tu je, semua orang terkejut. Baik. Kemudian mari seorang wakil melekatkan tangannya dengan tangan Nabi itu. Nabi itu berkata lagi, betullah ada orang dalam kumpulan saudara yang menyembunyikan harta rampasan. Salam dikenal. Suruh semua orang dalam kumpulan saudara datang dan bersalam dengan saya. Mari semua bersalam. Kemudian ada 2 ataupun 3 orang yang tangannya melekat pada tangan Nabi itu. Lalu Nabi itu berkata, ada orang dalam kumpulan saudara yang menyembunyikan harta rampasan. Kemudian kumpulan itu pun mengeluarkan sebiji kepala yang diperbuat daripada emas sebesar kepala lembu. Lalu benda itu diletakkan. Kemudian datang api dan terus membakar semua harta rampasan yang ada. Oleh sebab itu harta rampasan perang memang tidak halal untuk sesiapa pun sebelum kita. Kemudian Allah menghalalkan harta rampasan perang untuk kita apabila Allah melihat betapa miskin dan lemahnya keadaan kita semua. Allah pun menghalalkannya untuk kita. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang ini menjadi rukhsah. Sebelum daripada itu tak boleh ambil harta rampasan perang. Mari syariat Nabi SAW dihalalkan harta rampasan perang. Kenapa? Alasannya kerana kita lemah. Alasannya kerana lemah. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ni, hadis ke-6, Abu Khalid, nama sebenarnya Hakim bin Hizam, melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan 2 orang boleh berjual beli dengan bebas selagi mereka belum berpisah. Itu mereka boleh meneruskan jual beli ataupun membatalkannya. Apabila kedua-duanya bersikap jujur dan benar, Tuhan memberkati jual beli itu. Namun apabila mereka sama-sama berdusta, Allah akan hancurkan keberkatan jual beli itu. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim daripada Sayyidina Hakim bin Hizam. Sayyidina Hakim bin Hizam, seorang sahabat yang bangsawan Quraisy yang besar dan sudah tua lah. Dia masuk Islam pun dalam usia yang sudah agak tua. Tetapi umurnya lanjut. Umurnya
sehingga 120 tahun. Meninggal dunia pada tahun 54 Hijrah. Berusia 120 tahun ketika meninggal dunia. Dan dia ni seorang yang kaya dan dermawan, sehingga dia diriwayatkan dia memiliki Darun Nadwah di Mekah itu. Betul-betul Darun Nadwah. Di Mekah tu ada satu tempat nama dia Darun Nadwah. Pernah tak Darun Nadwah? Darun Nadwah ni Putrajaya. Darun Nadwah ni Putrajaya Mekah. Ahli parlimen dia. Tanah tu dia punya. Tanah Darun Nadwah tu dia punya, Hakim bin Hizam. Tetapi dia jual, diwakafkan pada orang-orang pergi haji. Orang miskin yang nak pergi haji masa tu. Tu Hakim bin Hizam. Baik, dia menceritakan bahawasanya Nabi SAW bersabda, menjelaskan dua orang boleh berjual beli dengan bebas. Al-bay'ani bil khiyar. Apa maksud boleh berjual beli dengan bebas? Nah, jual beli tak bebas kan? Bebas jual beli. Apa maksud bebas kat situ? Kita berjual beli bebas? Bebas? Oh, tak boleh riba, tak boleh tu maklum kan? Dia kata di sini al-bay'ani bil khiyar. Dua orang apabila jual beli, dia boleh berjual beli dengan bebas. Maksudnya okey, satu dia tak boleh ada riba, tak boleh ada penipuan dan sebagainya. Okey. Sebenarnya tu tak berkaitan dengan dia ni. Maksud bebas kat sini adalah sebenarnya jual beli itu tidak bebas. Ataupun dipanggil dengan akad lazim dipanggil. Setiap kali kita berjual beli, akad dia akan jadi lazim. Apa maksud lazim? Dia jadi wajib, dipaksa, dia kena ambil. Saya dah beli air RM1, saya kena ambil air. Saya kena ambil air. Awak kena ambil duit. Boleh tak nak pulang semula? Tak boleh suka-suka hati. Tak boleh suka-suka hati. Kecuali kata Nabi SAW, selagi mereka belum berpisah. Selagi mereka belum berpisah. Apa maksudnya? Selagi belum berpisah, saya dah beli RM1, awak bagi saya botol, tak pisah lagi. Saya nak pulang semula botol, saya nak RM1 balik. Itu bebas. Tapi kalau sudah berpisah, beli kat pasar raya kemudian keluar. Kat pasar raya kemudian keluar. Rasa nak pulang balik barang tadi, kita pun masuk semula. Kita pun nak pulang. Boleh tak pulang? Dah tak macam tadi. Tadi penjual tak boleh tolak. Tadi penjual tak boleh tolak. Tengah bayar kat kaunter, saya tak naklah barang ni, penjual tak boleh tolak. Hak kita. Tapi kalau saya dah keluar, dah pergi naik kereta, boleh saya nak patah balik, penjual kena tengok dulu. Kalau dia bagi, baru boleh pulang. Itu maksud jual beli ni adalah akad yang lazim. Dia tidak bebas. Dia menjadi bebas selagi belum berpisah. Iaitu mereka boleh meneruskan jual beli ataupun membatalkannya. Yang ini semasa duduk sekali itulah dalam satu majlis. Sama ada nak teruskan jual beli ataupun membatalkan jual beli tersebut. Kalau nak teruskan dan masing-masing ambil barang secara wajib. Tak boleh. Kemudian apabila kedua-duanya bersikap jujur dan benar, Tuhan akan memberkati jual beli itu. Kalau kedua-duanya jujur dan benar, barang yang dibeli itu akan menjadi berkat. Jual beli itu akan ada keberkatan. Bukan buat amal soleh saja ada keberkatan. Dalam akad kontrak kita jual beli pun akan ada keberkatan. Dengan syarat jujur dan juga benar. Berlaku jujur dan juga benar dalam jual beli. Namun apabila mereka sama-sama berdusta, Allah akan hancurkan keberkatan jual beli itu. Ini kalau penjual ataupun pembeli ada menipu dalam jual beli tersebut, nescaya akan hilanglah keberkatan dalam jual beli tersebut. Sama ada penipuan berlaku daripada pihak pembeli ataupun berlaku daripada pihak penjual. Penjual pun boleh menipu, pembeli pun boleh menipu. Scam lambak-lambak kan. Maka keberkatan itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hujungnya barulah direkodkan tentang kisah kejujuran antara sesama manusia. Balik kepada tajuk kita, jujur sebagaimana
Allah Ta'ala mewajibkan kita jujur kepada manusia, begitulah juga kita kena jujur dalam urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua peringkat. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Kita tangguh dulu. Kita sambung selepas rehat. Tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.